Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam page Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran di dua tempat, iaitu page saya Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga di page HQ Olive House. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang agak menarik yang biasa dialami oleh ramai orang, iaitu berkaitan dengan GERD dan juga anxiety. Jadi sebelum kita mula tu, kita tengok sikitlah kepada mungkin rakan-rakan kita yang telah berada bersiaran. Sebab hari ini saya dengar ada pengumuman khas daripada Perdana Menteri di siaran TV. Mungkin hari ini tak ramai orang, tetapi bagaimanapun kita berkongsi juga tentang masalah ini, sebab masalah ini adalah antara masalah yang sering dialami oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Kalau kita tengok kumpulan ataupun grup anxiety disorder ni dan juga GERD ni, memang ramai dia punya pengikut dia. Jadi yang itulah kita nak bincangkan sikit berkaitan dengan masalah ini. Jadi kita bacakan dulu kawan-kawan kita, iaitu Puan Farida. Waalaikumsalam Puan Farida. Saleh Osman. Waalaikumsalam. Nur Iman. Waalaikumsalam. Zarul Amri. Waalaikumsalam. Marhaini Abu Bakar. Waalaikumsalam. Rafidah AR. Waalaikumsalam. Jadi kita buka sikit dah dia punya mukadimah tentang GERD dan juga anxiety. Anxiety ni sebenarnya adalah masalah emosi ataupun masalah yang mana seseorang itu mengalami kemurungan ataupun kadang-kadang tu sebelum dia pergi kita panggil ke hujung kemurungan tu, dia dah ada beberapa step dia. Antara step dia mula-mula tu, selalunya orang yang anxiety ni dia berfikiran negatif dan juga dia berfikiran yang tidak logik. Itu nak membezakan sama ada kita ni ada masalah anxiety ataupun tidak. Apa maksudnya kita berfikiran negatif? Maksud dia kalau ada sesuatu perkara yang berlaku, hello? Boleh dengar? Ada masalah ni. Ya, saya minta maaf kerana terputus tadi. Jadi itulah kita nak tahu sama ada seorang itu mengalami masalah anxiety atau tidak. Selalunya dia ada dua karakter yang biasa kita lihat. Pertama sekali kita akan lihat bahawa cara dia berfikir adalah cara yang negatif. Yang pertama, dan yang kedua, selalunya apa yang difikirkan tu adalah sesuatu yang tidak logik, yang orang cakap tu yang di luar batas.
Sebagai contoh lah, saya membawa satu contoh. Sebagai contoh, kalau contoh seorang itu anak berjumpa dengan mak dia, mak saya nak belajar taekwondo dekat sekolah. Ramai kawan-kawan saya yang dah masuk kelas taekwondo, jadi saya ingin masuk kelas taekwondo. Jadi seorang ibu yang negatif ni, mungkin apa yang cakap, mungkin ada masalah lah sebelum menghadapi, saya cakap tadi, sebelum menghadapi masalah depression ataupun anxiety yang teruk ni, adalah dia akan cakap, buat apa masuk, nanti cedera, nanti patah tulang, mati, nanti kamu pengsan masa latihan dan sebagainya. Jadi dia tidak melihat sesuatu yang negatif, yang positif di situ. Patutnya kita melihat bahawa baguslah seorang anak nak masuk taekwondo untuk kecergasan diri, untuk belajar ilmu mempertahankan diri yang akan berguna di masa hadapan nanti bila dia dah besar. Tetapi bagi seorang ibu, dia yang ada masalah anxiety, dia berfikiran begitu. Dia melihat sesuatu benda tu yang negatif dulu, barulah dia melihat sesuatu yang positif setelah dipujuk mungkin ataupun diberitahu oleh guru dan sebagainya. Satu lagi kriteria dia ialah yang kita lihat, dia tak fikir secara logik. Dia berfikir secara keterlaluan, kebimbangan dia keterlaluan. Sebagai contohnya, anak dia tak lambat balik sekolah. Katakan selalu balik pukul 2, dia dah sampai di rumah. Tapi sekarang ni pukul 3.30 tak sampai lagi. Jadi dia punya ketakutan dia, rasa kerisauan dia sampai, dia dah tak fikir secara logik dah. Dia kata mungkin anak dia kemalangan, mungkin berada di hospital, anak dia mungkin diculik. Padahal kita boleh fikir secara logik, mungkin anak dia ketinggalan bas, jadi kita boleh telefon mungkin pemandu bas tu, bertanya masalahnya dulu, ataupun mungkin dia masih berada di sekolah, ada kerja-kerja sekolah, kita mungkin boleh pergi ke sekolah melihat keadaan anak tu dulu. Ataupun mungkin anak tu ada perkara lain, dia berjumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya, jadi kita mungkin bertanya kepada kawan-kawan yang ada di situ. Jadi orang yang selalunya mengalami masalah anxiety ni, dia ada dua karakter yang biasa. Yang pertama sekali saya sebut tadi, dia ada masalah berfikiran negatif, dan juga yang kedua mungkin dia mengalami berfikir secara tidak logik. Yang itulah yang membezakan sama ada seorang itu mengalami masalah anxiety atau tidak. Dan juga masalah anxiety ni juga kadang-kadang anxiety disorder atau kita sebut sebagai AD, anxiety disorder, dia juga datang bersama dengan apa yang kita sebut sebagai panic attack. Panic attack itu bukan tiba-tiba dia macam rasa macam kelang kabut dan sebagainya. Panic attack ni adalah suatu perasaan yang dia mengalami terlalu sensitif terhadap perubahan dalam badan. Kadang-kadang dia rasa jantung dia berdebar-debar. Dia rasa tu. Kalau kita sendiri sebagai contoh, orang yang sihat, orang yang normal, kemungkinan jantung kita berdebar-debar tapi kita tak rasa. Sebab dia sama 100, sebagai contoh kalau kita berlari sampai 120 beat per minit, kita tak rasa. Tetapi orang yang ada masalah anxiety, panic attack ni, dia rasa dia jantung dia berdebar-debar. Lepas tu mungkin dia rasa apa lagi, dia rasa macam susah nafas. Dia rasa macam susah nafas. Padahal tidak ada faktor patologi ataupun yang menyebabkan dia susah nafas kecuali mungkin perasaan dia. Dia mungkin merasa tangan dia macam ada semut-semut, picit-picit ada benda yang mencucuk-cucuk, perut dia rasa kembung, dia rasa ada benda yang bergerak dalam perut dia kemudian dia ada rasa macam pedih, yang mana semuanya mendatangkan stres dan memburukkan lagi keadaan. Jadi nanti kita akan tengok bagaimana sama ada GERD ini berkaitan dengan panic attack di kalangan orang-orang yang mengalami anxiety disorder. Okay, jadi kita tengok dulu pada rakan-rakan kita yang tadi telah masuk, saya minta maaf kita keluar sekejap. Jadi tujuan dia mungkin rakan-rakan kita nak berkongsi pengalaman, ada rakan-rakan kita yang ingin bertanya, jadi kita akan bolehlah menjawab. Bolehlah menjawab. Okey, sekarang dah ada. Okey, siapa ada kat sini? Zarul Amri. Gambar tak ada. Tuan, tadi kita dah terkeluar sekejap. Ramiza Rosli. Waalaikumsalam, doktor, saya telah mengalaminya. Tengah mengalaminya. Masalah anxiety disorder ke, masalah panic attack ke, ataupun masalah GERD. Zarul, saya keluar sekejap dah, saya main masuk semula.
Puan Rosida sabkan Waalaikumsalam. Marhaini Abu Bakar Waalaikumsalam. Siti Norzana Waalaikumsalam. Suara dengar, gambar tak ada. Telah diperbetulkan. Azura Mansur Waalaikumsalam. Faridah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi Rafidah, Suhaila. Telah diperbaiki Puan Faridah. Suara dapat dengar. Okey. Salih Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita lihat sikitlah apa yang dikatakan sebagai GERD ni. GERD ni sebenarnya adalah singkatan bagi Gastroesophageal Reflux Disease, GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, yang mana berlaku pada perut kita, kawasan perut kita, kawasan ulu hati. Jadi rasa ulu hati tu tak selesa. Kadang-kadang dia sampai naik dia pedih tu atau tak selesa daripada ulu hati ni, dia akan naik sampai sehingga ke tekak. Apa yang naik itu sebenarnya? Yang naik itu sebenarnya adalah asid yang dikeluarkan semasa penghadaman, pencernaan makanan. Jadi bila kita makan, sebab tu orang yang mengalami GERD ni selalunya berlaku antara 30 minit hingga 2 jam selepas makan. Jadi dia akan rasa macam pedih. Masa tu asid banyak dah keluar ni. Asid banyak keluar, tiba-tiba saja dia akan naik kadang-kadang sampai ke dada. Yang ini yang kita sebut sebagai heartburn. Ataupun kadang orang ingat dia ada serangan dia sakit jantung padahal dia heartburn. Dan juga kadang-kadang orang yang mengalami sakit jantung pula, dia ingat dia ini adalah heartburn atau GERD, tetapi memang betul dia ada serangan jantung. Jadi dua benda yang kadang-kadang kita bimbangkan. Dan apabila nak saya sampai ke atas ni menyebabkan kadang-kadang dia batuk. Dia batuk terutama tengah malam. Sebagai contoh, saya ada satu kes dulu di mana seorang yang obes, dia mengadu bahawa bila malam saja dia batuk, terutama semasa dia tidur. Jadi mula-mula kita ingat dia mungkin mengalami batuk disebabkan ada alahan waktu malam sejuk kan. Saya minta dia kurangkan aircon, kebersihan pada bilik, jangan berabuk dan sebagainya. Rupanya dia ada GERD. Macam mana saya tahu ada GERD? Bila saya tengok balik cerita dia kata dia makan 2 jam sebelum tidur. Di area macam gitulah. Dengan badan dia obes, kemudian bila dia tidur tu, dia tidur flat, tiba-tiba dia rasa tekak, dia rasa macam something yang burning. Maksud dia sesuatu yang masa macam tak selesa, terbakar. Jadi itulah tanda-tandanya apabila seorang itu ada GERD. Asid dari perut naik ke dalam tekak, apabila seorang itu baring flat, dia menyebabkan batuk. Dan batuk itu memang bagi buat batuk memang tak baik. Jadi bila bagi buat gastrik, kurangkan gastrik, dan saya minta dia kurangkan beberapa je. Beberapa perkara, alhamdulillah dia dah hilang. Jadi memang betul lah dia adalah GERD. Jadi ramai orang sebenarnya mengalami masalah ni GERD dari masa ke semasa. Dia bukan sesuatu benda yang orang cakap tu benda yang bermasalah besar. Biasa. Sesekali biasa. Kenapa? Sebab apa? GERD ni kalau kita tengok nanti, dia hanya disebabkan oleh otot antara esophagus dan juga perut ni, dia tidak begitu kuat. Jadi dia tidak begitu kuat. Boleh tunjukkan Nakib gambar dia. Apabila otot tu yang kita panggil sebagai lower esophageal sphincter, LES, dia tidak kuat. Jadi bila tak kuat tu, jadi asid dalam perut dia akan naik. Dia akan naik pergi kepada esophagus. Jadi daripada esophagus di bawah sampai ke atas kepada yang kita sebut sebagai dekat sinilah yang di bahagian epiglottis dan dekat atas ni, di mana yang ini apabila berlaku pada orang yang contohnya dia pingsan atau koma dalam ICU, boleh masuk ke dalam paru-paru menyebabkan aspiration pneumonia. Jadi GERD ni bahaya. Jadi apa yang menyebabkan GERD? Seperti mana saya beritahu tadi, dia kadang-kadang ada normal apabila perut kita mengembang. Bila kita lepas makan, dia mengembang. Jadi satu isyarat akan dinaikkan melalui nerve ataupun saraf yang kita sebut sebagai vagus. Masuk ke dalam otak, dan otak membaca bahawa ini perut ni dah terlalu berkembang, terlalu banyak, mungkin banyak diisi agaknya. Jadi kalau kita tak kembangkan sikit, kita tak lepaskan sikit pressure dekat situ, kemungkinan dia akan terlalu, orang cakap tu terlalu ketat. Sebab contoh kita ada tiup belon kan, kita tiup belon, bila dah terlalu pressure dah terlalu tinggi, kita takut dia meletup, kita lepaskan sedikit
genggaman kita tu kita lepaskan sikit supaya angin keluar, supaya pressure tu akan menjadi rendah. Jadi tubuh kita membaca begitu. Apabila terlalu tinggi sangat pressure di dalam perut kita, intra gastric pressure ni disebabkan oleh kita makan terlalu banyak ataupun mungkin ada angin di dalam tu. Angin boleh boleh berlaku atas beberapa perkara. Jadi apabila terlalu tinggi sangat pressure, selalunya otak kita melalui saraf vagus ni, dia akan memberikan isyarat supaya dilepaskan sikit, dilonggarkan sedikit sphincter ni atau orang cakap tu yang berada otot yang mengikat antara esophagus dan juga perut ni agar dilonggarkan. Jadi itu biasa. Apabila kita makan terlalu banyak, terlalu kenyang, kita akan kita akan ada reflux sikit. Kadang-kadang tak keluar asid, kadang-kadang kita keluar angin kan, kita bersedawa. Itu disebabkan oleh esophagus lower esophagus sphincter tu dia dilonggarkan. Jadi yang keluar adalah angin. Tetapi kalau nasib tak baik, perut tu banyak sangat asid disebabkan kita terlalu banyak makan, akhirnya menyebabkan asid tu naik ke atas. Kadang-kadang jika pressure tu terlalu tinggi, dia akan naik sampai ke kita punya tekak kita. Kalau tak, dia berada di sini. Itu punca dia. Jadi seperti mana saya beritahu tadi, dia adalah sesuatu yang biasa. Jadi jangan risau sangat. Tanda-tanda dia selalunya dia akan rasa macam saya cakap tadi, dia akan heartburn, rasa macam pedih dekat ulu hati, naik sampai tekak. Sakit dada, kemudian rasa macam suka nak menelan. Lepas tu kita rasa macam kita macam ada macam nak termuntah sikit. Tekak kita rasa basam. Kadang-kadang kita ada rasa macam ada benda dekat tekak kita. Kalau nasib tak baik, mungkin satu benda yang lebih teruk, kita akan batuk. Batuk selalu, kerap batuk. Terutama di waktu malam. Sebab bila waktu malam kita baring dalam flat, iaitu menyebabkan lagilah kita mengalami reflux, di mana dia menyebabkan irritation pada kita punya tekak dan kita akan batuk. Boleh juga berlaku kita panggil laryngitis, iaitu peti suara kita akan menjadi bertukar suara. Dia dah menjadi suara macam orang-orang yang ada sakit tekak kan, dia suara dah besar. Itu menunjukkan bahawa asid telah menyebabkan keradangan atau kerensaan pada peti suara. Bagi orang yang ada asma, mungkin dia akan menyebabkan asma menjadi lebih teruk dan juga dia mengganggu tidur. Kerana bila tidur, kerana tidur terjaga, disebabkan oleh mungkin dia ada bermimpi dan pada masa sama juga dia mungkin mengalami reflux. Jadi bila agaknya kita nak jumpa doktor? Kalau kita seperti beritahu tadi, kalau sesekali berlaku, dia ada sesuatu yang normal. Tetapi apabila dia berlaku sampai mengganggu rutin kita langsung tak boleh nak tidur, kita rasa macam kita tak boleh nak orang cakap tu, tak boleh nak bekerja rutin seharian, kita tak boleh buat, ataupun kita dah cuba ubat yang kita beli daripada farmasi tanpa preskripsi, iaitu ubat-ubat biasalah yang kita sebut sebagai over the counter medicine ni, dah 2 kali dalam seminggu, masih lagi tak okey, yang itu eloklah pergi berjumpa doktor. Kemungkinan dia mempunyai masalah yang lain. Jadi GERD ni saya dah sebut tadi bahawa disebabkan oleh masalah otot sphincter, lower esophagus sphincter tu yang direhatkan, antaranya disebabkan oleh masalah kita makan terlalu banyak, yang itu yang normal. Kadang-kadang juga faktor-faktor yang menyebabkan mudah mendapat GERD ni apabila berat badan berlebihan, kita terlalu gemuk kan. Bila kita terlalu gemuk, sebagai contoh banyak lemak di perut, ini menyebabkan perut kita ni tak boleh nak mengembang. Jadi apabila banyak makan, apa yang berlaku, dia akan menolak ke atas menjadi reflux. Ataupun kita mengalami satu masalah, yang ni yang serius, yang kita sebut sebagai hiatal hernia. Hiatal hernia ni memang sesuatu yang serius. Dia ada lubang tempat sepatutnya dalam diaphragm kita ni yang memisahkan antara esophagus dan juga perut ni, dia ada satu lubang kecil, muat-muat esophagus tu masuk, akan terus menjadi perut. Tetapi dalam hiatal hernia ni, dia ada lubang yang besar. Dia macam hernia kita. Hernia tu sampai usus boleh keluar di situ, masuk ke bawah
scrotum. Dekat sini diaphragm terlalu besar sehingga kan menyebabkan sebahagian daripada perut kita dan juga usus naik ke atas diaphragm. Ini menyebabkan masalah penghadaman. Wanita yang hamil sebagai contoh disebabkan oleh masalah perutnya yang membesar disebabkan baby ada dalam tu, jadi dia menyebabkan perut ni tak boleh nak membesar di situ. Bila makan banyak, perut yang kecil ni dah memberi tekanan yang agak besar menyebabkan ada reflux. Begitu juga kalau orang yang mengalami masalah autoimmune disease ataupun lebih ditepat kita sebut sebagai connective tissue disorder atau skleroderma. Yang ini juga menyebabkan boleh menyebabkan masalah GERD. Jadi orang yang ada autoimmune ni mudah mengalami masalah GERD, terutama mereka yang ada connective tissue disorder atau skleroderma. Maksudnya dia punya kulit tu dia ada masalah kulit tu, skleroderma. Juga masalah delayed stomach emptying, maksud dia perut kita ni lambat untuk menghadamkan makanan. Mungkin disebabkan kita terlalu banyak sangat ambil ubat-ubatan untuk gastrik, menyebabkan perut kita dah tak boleh tidak mengeluarkan lagi asid dan akhirnya menyebabkan perut kita ni lambat untuk menghadamkan makanan, jadi dia menyebabkan dia lebih mudah untuk mendapatkan GERD. Jadi bagi mereka selain daripada itu ada juga beberapa perkara yang boleh menimbulkan lebih cepat ataupun menyebabkan GERD, iaitu artinya antaranya ialah menghisap rokok. Jadi orang yang hisap rokok ni lebih banyak asid masuk ke dalam perutnya, sebab rokok ni pun sendiri boleh meninggikan keazitan sebab dia bukan masuk saja di paru-paru tetapi juga dia masuk ke dalam perut juga. Makan terlalu banyak, selalunya terutamanya kita berbuka puasa kan, masa bulan Ramadan, bila kita berbuka tu kita terlalu lapar dan kita mengambil makanan yang banyak, jadi sekali masuk tu banyak, kadang-kadang berlakunya GERD. Ataupun kita makan benda yang bergoreng terlalu banyak, ataupun makan yang terlalu banyak minyak, bercampur pula tu dengan pedas dia, lepas tu digoreng dan sebagainya, banyak trans fat, yang itu yang bahaya. Minum apa? Minum alkohol. Memang alkohol ni memang memberi kemudaratan lah dari segala segi. Minum kopi dan juga minuman-minuman yang berkarbonat. Bila kita minum tu pembentukan asid banyak dalam perut, minuman berkarbonat pula membentuk banyak gas dalam perut, akhirnya kita akan mendapat reflux. Ubat-ubatan yang tertentu, terutamanya aspirin akan meninggikan asid di dalam perut. Jadi kita tengok sikit boleh nakit bagaimana kita nak menentukan sama seorang itu mengalami GERD atau tak. GERD ni selalunya paling bagus pada saya lah kita melakukan apa yang kita sebut sebagai endoskopi. Dalam endoskopi ni bila kita baring, dia tak boleh dalam keadaan duduk, di keadaan baring. Bila baring, selalunya doktor akan bagi ubat sedatif, iaitu ubat yang menyebabkan kita rasa macam hayal sikit. Tapi setengah orang tu dia terlalu takut, bolehlah dia bagi ubat bius. Bius ni dia tak sedar langsung, tetapi seperti mana kita tahu bahawa ubat bius ni kadang-kadang memberi kemudaratan lah. Mungkin kita bimbang dia ada penyakit lain, kadang-kadang mungkin dia lambat bangun dan sebagainya. Jadi paling selamat bagi ubat yang sedikit hayal, jadi dia akan relax, masukkan dalam tu. Memang tak selesa, kita jolokkan lebih kurang berapa meter, lebih kurang 1 meter, masuk ke dalam perut kita mungkin setengah meter. Dari situ kita akan melihat keadaan pada permukaan esophagus, terutamanya bahagian bawah esophagus dan juga di dalam perut. Boleh tunjukkan nakip sikit gambar tadi tu, yang kalau kita buat esophagus, kita ada gambar skop tu. Doktor akan melihat sama ada perubahan tak di dalam bahagian bawah esophagus dan juga di bahagian perut sendiri. Jadi dia buat sekali. Jadi untuk yang normal tu dia tidak merah sangat. Yang normal tu yang sebelah kiri saya di bahagian atas. Itu normal. Warna dia pun cantik je. Grade 1 tu mungkin dari sebelah kanan. Sebelah atas, sebelah kanan dia dah merah. Ini bahagian masih lagi esophagus. Yang hitam tu adalah lubang ataupun pembukaan untuk perut. Belum masuk perut lagi. Yang ini baru esophagus. Dia dah merah sebab asid banyak berlaku naik kat situ.
Yang ketiga ataupun yang di bahagian bawah sebelah kiri saya tu dah semakin teruk, yang keempat tu pun dah semakin teruk. Jadi mungkin situ antara kesan daripada asid yang berlebihan tu apa dia Jadi kesan asid yang berlebihan tu kita seorang tu mungkin boleh mendapat komplikasi. Sebagai contoh mendapatkan esophageal stricture disebabkan terlalu banyak sangat luka di situ. Esophagus menjadi stricture, menjadi orang cakap tu ada parutan sehingga dia tak boleh mengembang. Jadi bila makanan masuk patutnya akan mengembang tapi dia tak boleh mengembang dan menyebabkan kita panggil stricture. Stricture ni bila kita makan benda-benda yang pepejal, solid food, dia susah nak masuk ke dalam perut. Masukkan air, kita minum air tak ada masalah, tetapi masuk makanan-makanan yang solid ni dia susah untuk dibuka menyebabkan kita rasa macam ada benda tersangkut. Ataupun mungkin terdapat esophageal ulcer. Yang ini yang menyebabkan rasa pedih je. Terutama apabila kita makan. Bila kita makan, dia ada ulcer kat situ, asid dari perut naik lagi sekali, menyebabkan rasa pedih. Jadi sebab tu kena tahu sama ada dia esophageal ulcer ke, stomach ulcer ke, atau gastric ulcer, ataupun bahagian usus kecil duodenal ulcer. Jadi doktor akan skop untuk memastikan. Selain daripada itu ada juga yang kita sebut sebagai Barrett esophagus. Barrett esophagus ni keadaan dia apabila dah terlalu banyak sangat irritation ataupun keradangan di situ, sel-sel di dalam esophagus tu, pada esophagus tu, dia dah bertukar menjadi pre-cancerous cancer. Yang ini dia akan bertukar menjadi kanser pada bila-bila masa. Pengalaman saya melihat seorang itu ada kanser berusia lebih kurang 25 tahun. Badan kurus saja macam saya, umur 25. Selalunya kanser ni kita suspek umur orang dah 60 sebab dia dah semakin tua ni biasalah macam-macam kan. Umur dah meningkat, daya tahan dah berkurang, sel-sel yang tak guna pun banyak dalam tubuh dan dia akan membesar, dia akan membiak sebagai kanser. Tetapi berusia 25 tahun ni dengan masalah utama dia kata dia tak boleh nak menelan. Bila menelan dia rasa macam ada benda tersangkut. Bila kita tengok dalam rupanya dah start dah ada perubahan begitu. Kita ambil biopsi sikit, hantar ke makmal, rupanya kita confirm dia ada kanser esophagus. Jadi sesuatu benda yang agak serius. Kita lihat dulu pada rakan-rakan kita yang ada, mungkin dah ada pertanyaan. Puan Jufri, saya minta maaf jika saya tidak membaca nama tuan-tuan, puan-puan. Jufri Idrus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Iman, Assalamualaikum. Jufri Idrus bertanya, doktor, ada ke istilah silent GERD? Silent GERD istilah saya rasa tak ada. Tak ada silent GERD. Kalau silent heart attack, mungkin ada. Jufri Idrus lagi sekali bertanya, semua prosedur dah dibuat dan okey, tapi simptom-simptom GERD tu ada. Okey, kena faham bahawa GERD ni dia sebenarnya lebih kepada pertama sekali adalah function, bukannya anatomy. Maksudnya kadang-kadang peringkat awal tu, doktor bawa skop, normal. Tak ada apa, semua normal. Ini dia hanya disebabkan peringkat awal di mana sphincter tu sendiri dah tak kuat. Dia mudah terbuka kan. Jadi peringkat awal tu memang tak ada apa. Peringkat yang dah lama tu, dah mungkin dah bertahun-tahun barulah ada, kita panggil keradangan di situ. Kita ada stricture, kita ada ulcer, kita ada Barrett disease dekat esophagus. Tetapi peringkat awal, bila skop, doktor akan cakap normal. Tapi kita sendiri sebagai pesakit akan rasa tak selesa. Bila lepas makan je, kita rasa macam dia akan naik ke atas, heartburn kita panggil. Dia dah tak selesa dan sebagainya. Sebab tu kita tak sebut sebagai silent GERD, tetapi dia mungkin peringkat awal. Peringkat awal ni itu yang kadang-kadang setengah tu dia kata awak ni normal, dia tak ada apa-apa. Tapi dia tak tahu sebenarnya memang ada masalah tu. Puan Fasha Azhar, Waalaikumsalam. Okey. Kita tengok lagi tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Apa kaitan anxiety ni dan dengan GERD. Anxiety dengan GERD. Sebab apa? Sebab orang yang ada anxiety ni, antaranya dia akan menyebabkan mudah mendapat GERD. Ini memang dalam kajian yang menunjukkan orang yang ada anxiety terutama dalam panic attack, bila dalam keadaan panic attack tu dia mengalami GERD.
GERD patut ada reflux. Sebab apa? Pertamanya seperti mana saya sebut tadi, bahawa orang yang anxiety ni dia lebih sensitif terhadap perubahan di dalam badan dia. Dia lebih rasa. Macam saya sebut tadi, orang yang anxiety sebagai contoh, kalau kita pulse rate kita ataupun nadi kita laju, kita tak rasa. Tetapi orang yang ada anxiety ni kadang-kadang dia boleh rasa. Dia rasa besar laju sangat jantung ni. Contoh. Kadang-kadang kita tak rasa macam ada perut kita ada angin bergerak sana sini, tapi orang yang anxiety dia akan rasa. Dia rasa perut dia macam ada sesuatu dalam, dia ada sesuatu yang bergerak ke kanan, masuk balik ke kiri, pusing-pusing dan sebagainya. Dan GERD pun sama, apabila dia ada rasa tidak selesa, dia menyebabkan lebih runsing. Maksudnya anxiety, sensitif, bila ada GERD, betul-betul GERD, dia akan menyebabkan dia menjadi lebih runsing. Nanti saya cakap tadi, GERD pun kadang-kadang dia normal apabila kita termakan terlalu banyak. Jadi bila berlaku GERD, dia akan menjadi lebih runsing. Dan menjadi runsing menyebabkan lebih banyak sympathetic stimulation dan menyebabkan dia punya otot pada saluran esophagus tu dia akan mengembang. Sebab tu kalau tengok orang yang ada anxiety, contoh kan kita lah, kalau orang normal, saya masa ambil SPM umur 17 tahun tu kan, bila nak masuk ke dalam dewan peperiksaan tu, bila kita ada anxiety tu, lagi 5 minit, lagi 2-3 minit, masa tu lah kita rasa macam nak terkencing lah, kita rasa nak terberak lah, perut pula mulas lah, jantung rasa macam laju, berpeluh. Itulah kalau orang nak rasa macam mana orang yang anxiety dan juga panic attack rasa, macam gitulah. Itu baru permulaan. Mereka rasa lebih lagi. Sampai ada dalam mereka rasa macam nak mati, tak boleh bernafas. Jadi orang yang ada GERD ni, saya cadangkan pertama sekali, jangan risau. GERD ni tak boleh menyebabkan kematian. Jadi bila datangnya panic attack ni, kena cuba letakkan tangan di dada, baca selawat ke, istighfar sekejap, selawat istighfar beberapa kali. Lepas tu kita cuba melakukan teknik pernafasan. Macam-macam cara. Ada yang gunakan, yang mudah lah bagi mereka yang tak biasa buat tu, kita buat sebagai contoh 5 saat. 5 saat tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita lepaskan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan menggunakan mulut. Tarik nafas sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Gunakan hidung. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita lepaskan melalui mulut. Kalau kita dah biasa, kita boleh panjangkan 8 saat, 10 saat, mungkin 12 atau 15 saat. Jadi bergantung pada orang. Bagi permulaan saya cadangkan 5 dulu. Jadi bila ada attack tu, rasa macam berdebar-debar, rasa takut, rasa macam nak mati, rasa macam tak keruan tu, letak tangan di dada, baca selawat, istighfar, lepas tu tarik nafas perlahan-lahan, tahan dan lepas. Tahan dan perlahan, tekanan darah kita akan turun, nadi kita akan turun, GERD dia akan perlahan dia akan reda. Rasa sakit tu perlahan akan masih ada sebab dia ada irritation pada kita punya esophagus, dia akan perlahan akan hilang dan kita akan calm. Perlahan kita tengok kita punya pernafasan kita. Kalau setengah orang tu dia masih tak okey, macam mana nak tahu? Pernafasan dia laju kan. Kita tanya, ada buat susah nafas ke? Tak ada. Letak oximeter kat jari pun normal juga. Sebab apa? Mungkin dah ada naik sampai 98, 99, 100% dan sebagainya. Terlalu banyak. Yang itu menyebabkan dia punya contraction pada otot-otot kecil tu, otot-otot tangan menyebabkan tangan dia dah jadi macam gini dah. Itu tanda dia hyperventilation. Itu maksudnya mungkin dia mengalami masalah anxiety atau panic attack. So bagi kita kat sini, kita kena guide dia, bantu dia. Bantu dia. Jangan beramai, seorang cukup. Setengah orang tu bila ada orang begini, semua ramai datang berkerumun. Yang itu akan menyebabkan dia punya anxiety, dia punya panic itu berteganda-ganda. Jadi seorang je duduk, bantu dia. Jangan beritahu dia bahawa ini tak ada apa, ini awak punya panic attack. GERD ni pun disebabkan oleh panic attack. Kita ajar dia bertenang, tarik nafas dan sebagainya. InsyaAllah dia akan hilang pelan-pelan. Okey, kita tengok rakan-rakan kita. Sudah banyak rakan-rakan kita yang bertanya. Saya minta maaf kalau tak terbaca lagi.
Okey, kita tengok sebagai contoh. Siapa ni? Raja Ain. Salam doktor, adakah GERD anxiety ini akan efek jantung seperti sesak nafas, sakit dada? Ya, macam saya cakap tadi, dia akan menyebabkan. Tetapi dia tidak menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Anxiety, GERD, dia tidak menyebabkan masalah sakit jantung dan sebagainya, tetapi dia hanya menyebabkan kita, orang anxiety tu, saya cakap tadi, dia very sensitif terhadap perubahan atau changes di dalam badan dia akan menjadi lebih takut, lebih panik. Sebab tu saya cakap tadi, kena tenangkan dia, banyak beristighfar, banyak selawat, ajarkan teknik breathing. Okey, Muhammad Ted, terima kasih berkongsi. Muhammad Firdaus Mahadi, saya dah 5-6 tahun tanggung penyakit ini. Time kena kebas satu badan, sesak nafas, berpeluh, tak boleh bergerak, rasa nak pitam, gelap mata. Sebab tu Tuan Firdaus, semuanya bermain di pindah. Sebab tu kita kena calmkan diri kita sendiri. Kalau kita hantar hospital pun tak guna, doktor kata normal je. Mungkin lepas 1 hari ataupun tak sampai 1 hari, kita pun dah dibenarkan balik. Mat Hutan kata, dok, macam mana nak telan makanan yang tak boleh? Allah, terfikir kanser esophagus, berat badan saya 36 sekarang. Macam mana nak telan makanan yang tak boleh? Maksud dia macam mana? Tak boleh nak telan. Tak boleh nak telan, kalau katakan dah rasa begitu, buat pemeriksaan doktor, buat esophagus, kita buat skop, tengok sama ada masalah ke tak. Amir Olive House Kanga, terima kasih kerana bersama. Mat Hutan lagi doktor. Ni soalan yang sama. Pak Dil, Assalamualaikum doktor, minyak zaitun 30 kali ganda dan minyak habatus sauda membantu tak untuk GERD dan anxiety? Ya, membantu. Membantu untuk GERD. Sebab masalah GERD ni antaranya disebabkan asid yang berlebihan. Asid yang berlebihan menyebabkan apabila esophagus sphincter tu, otot tu dia lemah, jadi asid dalam perut akan naik. Jadi dia membantu sebenarnya. Jadi kalau katakan perut kita ada minyak sikit, dia akan membantu mengurangkan hakisan atau kerensaan ataupun keradangan pada esophagus kita. Puan Marhaini Abu Bakar, adakah ubat tertentu pesakit GERD tak boleh makan? Okey, ubat GERD ni selalu doktor akan bagi untuk gastrik lah, untuk asid. Sebab apa? Sebab apa? Bila esophagus tu dia mengembang, dia rehat, asid akan naik ke atas permukaan esophagus, naik ke bahagian esophagus. Jadi doktor akan bagi ubat kurangkan asid. Bila kurangkan asid, jadi asid dalam perut bila dia naik pun dia tidak menyebabkan keradangan pada esophagus lah, tetapi pada saya dia tidak menyelesaikan masalah, dia hanya untuk membantu saja. Jadi akan rasa lega sikit bila pedih tu, tapi dia tidak bantu. Sebab apa? Masalah utamanya adalah apa? Asid ke ataupun otot yang tidak berfungsi? Jawapannya otot yang tak berfungsi. Jadi otot yang tak berfungsi tu kadang-kadang saya cakap tadi, dia ada dia berlaku dengan sendirinya, dia secara normal. Tetapi kalau kita lebih panik, kita lebih orang cakap tu kita lebih kelang kabut, dia akan menyebabkan dia menjadi longgar. Okey, saya tengok lagi soalan-soalan yang lain. Siti Nur Aziah Satapah, Assalamualaikum doktor, jika endoskop telah dilakukan dan keputusan skop adalah positif GERD, masih perlu dilakukan biopsi? Selalunya doktor akan buat biopsi ni sebenarnya nak tengok sama ada kuman H. pylori. Selalunya kalau tak ada luka, tak ada merah, biopsi yang diambil nak tengok sama ada tak kat situ kuman H. pylori, kan. Alang-alang orang cakap tu dah masuk ke dalam tu, dah skop, ambil sekali, supaya di masa hadapan kita tahulah keadaan dia. Mungkin lepas ni takut ada pula gastrik, lepas tu mungkin ada pula gastrik ulcer dan sebagainya. Jadi doktor akan ambil sedikit untuk melihat sama ada tak jangkitan H. pylori, ya. Kita tengok lagi soalan-soalan yang lain. Marhaini Abu Bakar, terima kasih memberikan inspirasi. Aini Adil, selalu burping lepas minum air suam. Kenapa tu doktor? Burp ni disedawa lah, disebabkan perut kita banyak angin. Jadi apabila kita minum, sebagai contohnya banyak minuman bergas, banyak minum kopi, ada setengah tu minum teh pun dah menyebabkan dia perut dia berangin sebab dia ada kafein dalam tu. Dan juga makanan-makanan yang tertentu.
terutamanya makanan yang kita sebut sebagai makanan bawah tanah, macam kentang, ubi, keledek, yang itu semua makanan yang agak berangin. Jadi bila kita makan dan juga dihadamkan, banyak angin yang akan dihasilkan. Yang itu apabila sebab contoh kita menaik kosong pun dia akan sedawa. Puan Jaja Comel, salam. Ya, sekarang ni makin teruk, gemuruh, anxiety ni, panic attack, sesak nafas, risau, cut organ peparu, jantung, deep breathing salah ke? Memang kena buat deep breathing puan kena buat deep breathing, mainan minda, cakap benda ni semua adalah sementara saja, dia akan berlalu, dia macam angin ribut. Lalu zoom, lepas tu dia terus hilang. Jangan risau. Kalau pergi hospital pun doktor simpan sekejap je, lepas tu doktor suruh balik. Abu Seman, betul doktor, saya selalu alami masalah ini. Ya, terima kasih berkongsi pengalaman. Mat hutan saya cadangkan elok buatlah membuat pemeriksaan esophagus skop bagi menentukan sama ada dia ada masalah kanser atau tidak. Jangan risau sangat. Kadang-kadang dia biasa saja. Zila Azizi, betul doktor, saya ke klinik, doktor klinik doktor klinik suruh bernafas macam tu. Ya. Okey, Muhammad Firdaus Mahdi, time kena attack, tekanan darah normal ke dok? Selalunya meningkat, selalunya dia akan tinggi sikit. Dia akan tinggi sikit, lepas tu dia akan turun balik. Begitu juga dengan kita punya nadi. Kadang-kadang dia naik sekejap, lepas tu dia akan menjadi normal. Begitu juga dengan kita punya perasaan takut tu, dia macam storm tu, dia macam ribut tau. Dia akan rasa macam-macam perasaan, rasa takut, nak matilah, rasa macam tak sedar, badan menggigil, sejuk dan sebagainya. Lepas tu dia akan hilang pelan-pelan, dia akan hilang sendiri. Itu sebab tu kita kena kuat. Kita anggap bahawa benda ni adalah sementara saja, dia akan berlalu. InsyaAllah dia akan hilang. Sebab sebenarnya bukan masalah pun. Dia sebab itulah anxiety disorder ni kebanyakan adalah kita punya cara kita berfikir dan juga mainan minda tu. Sebab tu kalau pergi hospital memang doktor akan cek ECG, X-ray, apa lagi semua tu lah. Ambil darah lah apa semua. Lepas tu dia kata normal, duduk sekejap dekat jabatan kecemasan, petang ataupun sejam 2 jam, dah okey, dah normal, suruh balik. Sebab tu kita sendiri kena kuat, insyaAllah. Rosidah, salam doktor, saya sakit tekak dan telinga berdenyut. Dah jumpa ENT, doktor kata normal. Adakah ni masalah GERD? Tekak ni dan telinga ni dia jauh tu. Tekak tu dan telinga GERD ni di perut. GERD ni kena buat skop lah sebenarnya. Kalau katakan kita bimbang dah ada complication dekat situ. Kalau katakan normal tu, buat skop tu mungkin peringkat awal. Sakit tekak tu dan telinga, yang itu mungkin berkaitan, ENT. Mungkin doktor akan melihatlah, kita panggil otoskop telinga kita dan juga tengok kita punya tekak kita. Kita bimbang, saya bimbang mungkin ada, kita sebut sebagai dia post-nasal drip, daripada sinusitis kita tu keluar lendir perlahan sampai ke tekak, menyebabkan eustachian tube tertutup, akhirnya telinga tu rasa macam berdenyut dan kita yang tekak pun akan sakit. Normadia Haji Utuh, salam doktor, penyakit GERD dan anxiety ini terasa lemah badan dan satu badan rasa sakit termasuk jari-jari. Betul. Bila itu bukan anxiety dah tu, itu lebih kepada panic attack. Panic attack dia tiba-tiba dia rasa. Dia macam attack lah, maksud dia datang nanti tiba, lepas tu dia akan hilang. Anxiety ni keadaan orang tu sendiri, cara dia berfikir, terlalu risau, terlalu berfikiran negatif, terlalu begitulah. Tetapi panic attack ni sesuatu keadaan di mana datang dengan cepat, lepas tu dia berlalu. Bila datang, lepas tu dia akan hilang. Okay, kita tengok lagi siapa ada kat sini. Tamaguchi, Crash, doktor, makanan yang terbaik untuk GERD dan anxiety. Saya dah 6-7 tahun dah kena on and off. Anxiety ni sebenarnya yang terbaik sekali kita buat counselling. Kita betulkan cara kita berfikir. Lepas tu kita ajar teknik bernafas. Sebab tu dia akan bantu. Sebab bila datang GERD tu kadang betul datang GERD, dia menyebabkan kita rasa lagi lebih
orang cakap tu kelang kabut. Sebab saya cakap tadi, orang yang ada anxiety ni selalunya dia lebih sensitif terhadap perubahan di dalam tubuh dia. Dia akan merasa begitu. Bila ada GERD, rasa macam pedih perut, dia rasa lagi dia risau, itu menyebabkan lebih keadaan menjadi lebih teruk. Jadi antara untuk anxiety ni paling bagus sekali ialah kaunseling lah, bagaimana kita cara berfikir dan sebagainya. Lepas tu pemakanan kita cadangkan ambil banyak minyak yang sihat, minyak yang sihat seperti contoh minyak zaitun, avokado, omega 3, yang itu semua membantulah sikit sebanyak tu. Dia tak bermakna makan minyak zaitun lepas sudah dia okey, tak. Dia ambil masa juga. Sebab dah lama ada masalah ni, dapatkan rawatan tu memang kadang-kadang ambil banyak kali barulah dia akan pelan-pelan dia akan okey. Okey, Dok, macam mana saya nak telan makanan boleh? Ini saya ingat dah cakap tadi. Faizal Ahmad, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Siti Aminah, Assalamualaikum Doktor. Dengan situasi sekarang ini macam tak boleh nak bezakan masalah pernafasan dengan simptom COVID. Mungkin takut yang keterlaluan. Dia betul. Kita orang yang ada anxiety disorder dan juga panic attack ni, saya cadangkan jangan tengok nombor lah. Jangan tengok nombor berapa orang positif hari ni. Gambar-gambar yang menakutkan. Sebab dia akan menyebabkan keadaan tu semakin teruk. Setengah orang tu bila dia tengok nombor, dia terus rasa sesak nafas, dia rasa macam nak hitam. Baik jangan. Cuma kalau nak tahu, tanyalah pada anak-anak macam mana hari ni. Cakap mak mungkin bilangan dah semakin menaik. Itu je. Jangan sebab nombor. Saya ada seorang kawan, dia travel, dia memandu daripada Kelang ke Johor Bahru. Dekat signboard tepi jalan tu kan ada tulis kan Johor Bahru 300 km, Johor Bahru 200 km, Johor Bahru 100 km. Dia sendiri tengok benda tu pun dia dah macam anxiety, dia dah rasa macam Allah lemahnya bila nak sampai ni, lama sangat macam gitu. Sebab tu orang macam gini, benda-benda macam ni jangan tengok sebab dia akan lagi menyebabkan kecelaruan pemikiran dan sebagainya. Azura Mansur, kalau gastrik, GERD, anxiety Dok, memang selalu kepala pening melayang ke Dok? Memang. Sebab dia berkaitan antara perut dengan otak dan seluruh tubuh. Dia bukan saja nak melayang je, badan macam tak sihat, macam tak demam lah, macam-macam. Jadi minum air kosong banyak. Pelan-pelan, jangan minum benda-benda yang sebagai contohnya kita alah pada dia. Kalau kita alah, contoh kalau kita ada masalah susu, kita minum lagilah GERD dan juga masalah dispepsia ataupun penghadaman akan berlaku. Siti Mariam, jangan bersangka-sangka dengan penyakit nanti lagi mengundang anxiety. Betul. Kalau berkemampuan, buatlah diagnosis dengan doktor yang dalam bidang ini. Saya sudah buat endoskopi dan kolonoskopi. Walaupun kes saya ini tidak serius macam penyakit lain, tapi sudah jelas tak salah ambil tindakan atau suplemen yang akhirnya tiada tak salah ambil tindakan atau suplemen dan akhirnya tiada kesan. Jadi memang kena buat pemeriksaan. Dulu InsyaAllah bila tak ada masalah barulah kita boleh ambil suplemen ke, mungkin kita jaga makan sikit, kita lakukan physical activity sikit insyaAllah. Shima Izani, memang sakit dada nak tarik nafas, Tuhan dia yang tahu. Memang puan, saya faham. Memang akan rasa macam-macam. Rasa macam dipijak gajah pun ada. Itu keadaan dia. Rosna Aziz, doktor boleh tak ambil omeprazole dalam jangka masa panjang? Omeprazole ni selalu kita cadangkan 2 minggu, lepas tu kita stop. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan keadaan yang kita sebut sebagai rebound fenomena. Maksud dia, bila kita stop nanti tiba-tiba asid pula keluar lebih banyak. Tetapi kalau kita ambil jangka masa yang panjang, dia juga boleh menyebabkan masalah-masalah kesan samping yang lain. Antaranya yang biasa berlaku ialah masalah penghadaman lah. Sebab kita ambil omeprazole ni, ubat menghalang pengeluaran asid ni, asid dalam perut kita kurang, dan apabila kita makan makanan yang memerlukan banyak asid, terutamanya makanan yang berprotein, berdaging, yang itu akan menyebabkan tidak penghadaman pula. Hana Arzi Abdullah, terima kasih kerana berkongsi. Sarah Hashim, Waalaikumsalam. Faiza Suzana, doktor, kenapa kadang-kadang kita rasa lupa cara bernafas? Bila kita bernafas selalu rasa
Selalu rasa time masa nak tidur. Kalau kita susah nafas tu, kita tengok masalah tu dari mana. Daripada hidung kita ke ataupun daripada paru-paru kita. Kalau daripada hidung tu selalunya disebabkan oleh masalah yang tersumbat. Hidung kita tersumbat, kita rasa macam susah nak bernafas. Ataupun hidung kita okey tetapi mungkin masalah paru-paru. Yang itu kalau ada oximeter tu bagus tu. Sama ada dah menentukan oksigen dalam tubuh kita cukup ke tidak. 95 ke atas itu dah okey dah. Bagi untuk orang yang anxiety lah, kalau orang yang macam tak ada anxiety ni, dia rasa tak boleh bernafas sikit ni okey, tapi orang anxiety ni kalau ada oximeter nak tahu, dia nak tentukan sama ada okey ke tak okey ni. Jadi bila dia tengok oximeter, tengok 97 seperti tu, dia dah rasa okey. Ini bukan masalah daripada paru-paru, mungkin masalah minda dia akan rasa runsing, sebab orang yang ada anxiety ni memang bila dia runsing memang dia rasa macam susah bernafas, rasa macam lenguh satu badan, nak berdiri pun tak bertenaga, pening dan sebagainya. Jadi kita kena faham lah, memang dia orang ni bukan mengada-ngada, dia orang ni memang real. Kalau doktor-doktor yang tak faham tu, dia ingat kadang-kadang mengada-ngada. Tak, ini memang real. Memang real, saya memang simpati dan saya memahami. Okey, Suhailah Ahmad, adakah keadaan hempedu akan mempengaruhi GERD dan anxiety? Oh tak, tidak mengganggu. GERD, hempedu ni selalunya ada batu di situ, dia menyebabkan rasa sakit dan juga mungkin masalah penghadaman kalau dia totally block pengeluaran hempedu. Amy Olifaus, Assalamualaikum doktor, adakah dengan memakan buah masam seperti mempela muda boleh menambahkan asid dalam perut? Begitu juga ambil jus limau, kasturi, campur madu. Makanan-makanan yang berasid ni, kadang-kadang tengok juga ada makanan-makanan yang berasid, sebagai contoh lemon. Lemon walaupun dia bersifat asid tetapi dia mempengaruhi perut kita mengeluar lebih banyak alkali. Sebab tu walaupun dia berasid tetapi disebut sebagai makanan beralkali. Begitu je sayur-sayuran itu juga disebut sebagai makanan beralkali. Bagus untuk orang yang ada masalah GERD. Apa lagi? Masalah daging-daging, yang itu kita sebut sebagai makanan berasid. Sebab apa? Bila kita makan, dia menarik lebih banyak asid untuk keluar daripada perut. Jadi perut kita berasid. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan bagus. Yang masam-masam ni jangan terlalu masam lah. Kalau masam-masam sikit okey, jangan terlalu masam tu saya minta jangan, sebab setengah orang yang ada anxiety ni begitulah, bila rasa macam tak selesa dia akan rasa tak keruan dan dia akan jadi masalah. Kalau setakat masa-masa mana sikit okey. Muhammad Syafiat, salam doktor, kalau nak makan makanan pedas boleh menyebabkan GERD. Makanan pedas ya, berempah kuat dan sebagainya. Dan berapa lama simptom GERD ini akan terasa dalam perut? Sistem GERD ni bergantung. Selalunya dia bermula 30 minit hingga 2 jam selepas makan. Lepas tu selagi makanan ada dalam perut, masih selagi itulah. Makanan ada dalam perut ni selalunya antara 4 hingga 4 jam lah selalunya. Selagi ada dalam perut, dia akan reflux dekat situ, dia akan rasa tak keruan. Mamu Beta, salam doktor, saya duk minum air gamat untuk kurangkan rasa sakit. Boleh tuan. Fazil Jaafar, bolehkah orang GERD makan cuka tin atau cuka apple? Cuka tin, cuka apple ni, GERD ni macam saya cakap tadi, dia kepekatan asid tu dia tak tinggi sebenarnya. Lebih kurang daripada 5%, dan bila kita dilutekan dia bagus. Sebab tu makan asid ni, asid buah ni, disebut hal atau asid buah ni, kita tak boleh ambil terus. Kita bukannya orang yang biasa dengan makanan bercuka, seperti contohnya orang Spain. Saya pernah pergi ke Spain, dia orang memang makan macam itulah, makan cuka apple, cuka dan sebagainya, makan secara direct, letak dalam sayur-sayuran mereka. Lepas tu orang Morocco, orang Turki pun sama juga. Tetapi orang kita ni, orang Asia ni baru nak cuba-cuba ni, saya cadangkan agar cairkan dia. Ambil satu sudu kecil, campur dalam satu gelas air, lepas tu barulah kita minum selepas makan. Dia memperbaiki penghadaman. Memperbaiki penghadaman. Tapi kalau ada GERD ataupun gastric ulcer, jangan. Confirm ada gastric ulcer, ada luka kat situ. Ataupun GERD yang teruk. Maksud dia boleh reflux dekat situ, menyebabkan kita punya esophagus kita menjadi pedih. Itu janganlah. Okey. Muhammad Firdaus, Mahadi 2, apple
cider boleh ambil tak doktor? Ni pun saya dah sebut ini sebahagian daripada cuka buah-buahan. Cuka buah-buahan. Kita ada cuka apple, cuka tin, cuka kurma, cuka madu. Ni semua kita panggil cuka lah, hal Amir oleh Faus, doktor, jika ada masalah buah pinggang, bocor, makanan tambahan apakah yang terbaik untuk membantu pesakit? Ni bocor ni CDK chronic kidney disease, dia ada stage yang berapa tu? Dia ada stage yang berapa, yang kritikal tu pada saya lebih daripada 3 lah, 3, 4, 5 tu memang kena berhati-hati. Selalunya disebabkan oleh diabetes, hypertension dan juga painkiller, yang itu memang tak boleh makan. Kalau katakan ada masalah diabetes, hypertension, kena kawal penyakit tu. Makanan selalunya kita cadangkan makanan-makanan yang kita panggil anti-inflammatory, iaitu makanan-makanan yang selalu kita amalkan macam clean diet lah. Kurangkan proses pemasakan dia, sayur-sayuran, ulam, pastikan dia bersih. Boleh makan buah-buahan dan sebagainya. Nur Hazilah Muhammad Idris, Assalamualaikum doktor. Bagaimana nak buang angin yang terlalu banyak dalam badan dan minum air halia sehingga muntah baru lega? Adakah pemakanan yang baik tak doktor? Okey. Masalah angin dalam badan ni selalu dalam perubatan Melayu moden, Melayu lama disebut banyak angin. Tapi dalam bahasa perubatan moden ni kita sebut sebagai inflammation ataupun keradangan. Jadi bagi orang yang ada sebagai contoh dah ada masalah penyakit kronik, dah ada komplikasi, dah ada penyakit kronik, memang tubuh dia kadang-kadang rasa macam sakit-sakit, lepas tu dia punya lutut pun rasa macam sakit, rasa krem, rasa keras, kepala pun kadang pening, bangun, duduk setiap pun dah rasa pening. Yang itu semua adalah keradangan. Jadi keradangan tu amalkan anti-inflammatory diet dan juga ambil sikit suplemen vitamin yang bersifat anti-inflammatory. Kalau untuk perut, yang itu angin dalam perut. Yang perut tu lain. Yang itu disebabkan oleh banyak sangat angin dalam perut, sama ada dia isap rokok, dia minum kopi ataupun apa lagi, minum alkohol. Yang ini boleh menyebabkan angin. Setengah tu makan chewing gum. Bila kita mengunyah chewing gum tu, ada sebahagian angin yang masuk dalam esophagus kita. Minum terlalu cepat, minum air berkarbonat, itu semua menyebabkan angin dalam perut kita. Memang dia akan menyebabkan pressure dalam perut kita dan terlalu tinggi, menyebabkan otot esophagus tu, lower esophagus sphincter tu, dia akan terbuka sedikit untuk melepaskan tekanan yang terlalu tinggi, dan itu akan menyebabkan kita sedawa, kita berping dan sebagainya. Silap-silap asid pun naik atas, yang itu yang kita sebut sebagai reflux ataupun GERD. Siti Baizura, doktor, adakah kopi decaf membantu kalau masih ada yang nak minum kopi? Ya, decaf tu bagus sebab dia tak ada kafein. Bila dia tak ada kafein yang menyebabkan perut ni kopi tu berasid sebenarnya. Jadi kita ambil decaf tu sebenarnya bagus. Cuma orang yang ada addict terhadap kopi ni, dia bila tak ada kafein ni, dia tak rasa kick lah, sebab kafein yang menyebabkan degupan jantung dia laju, tekanan darah dia akan naik sikit, dia akan rasa macam bertenaga, macam nak melawan, rasa macam macam bertenaga lah. Jadi kalau tak ada kafein ni, dia macam, sebab kafein ni dia ada semacam stimulator. Sebab tu orang yang tak minum kopi pagi, dia rasa macam nak mengantuk, dia nak tertidur, dia minum kopi sikit baru dia akan. Sebab tu setengah orang untuk ulangkan sikit decaf, untuk ulangkan kafein ni boleh ambil decaf, tapi dia punya kick tu tak ada. Boleh cubalah ambil yang kurang sikit, sebagai contoh teh, minuman berkokok, yang itu pun ada kafein tetapi tak banyak. Zarul Amri, kalau waktu makan dan makan yang dimakan apa? Tengok waktu makan dan makanan yang dimakan. Kadang-kadang makan angin, bila angin, okey. Tu dia punya pandangan dia. Ahmad Suhamdan Hashim, salam doktor, kenapa saya selalu seduh selepas makan? Ini saya sebut tadi, jenis makanan, terutama makanan yang berada di bawah tanah tu. Kentang, ubi, keledek, berpanjangan. Seduh ni dia macam dia sebenarnya peristalsis tu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi kita belajar pada form 5, peristalsis tu adalah pergerakan. Pergerakan bukan maksud dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tidak, dia bergerak. Kita punya esophagus ni bergerak ke bawah, usus kita bergerak begini. Jadi peristalsis ni untuk orang seduh, pergerakan dia naik ke atas, sepatutnya ke bawah. Jadi dia ada macam
sikit. Yang seduh. Yang itu selalunya kita cadangkan minum air. Sebab apa? Bila kita minum air, kita merangsangkan pergerakan esophagus tu ke bawah. Jadi dia akan berhenti. Ataupun kita panggil Valsalva maneuver. Tutup hidung, tutup mulut, tiup, buat beberapa kali. Kadang-kadang dia hilang. Valsalva maneuver. Nek Nurhayati selalu menghadapinya, beda rasa macam nak mati. Ya puan. Jadi sebab tu kena minda kita kena betulkan bila benda tu datang. Nur Azima Idris, doktor, normal tak kalau blood pressure naik lepas anxiety? Itu normal. Naik sekejap, lepas tu dia akan turun. Jangan risau. Yang kita bimbang dia naik-naik, dia tak turun-turun. Yang itu mungkin dah ada hypertension. Superfly, ubat macam Dezilen, Pantoprazole, boleh beri kesan sampingan ke doktor kalau dia amal tempoh yang lama? Setiap ubat memang ada kesan sampingan, sebab tu kena bincang dengan doktor. Boleh ubat ni perlu diambilkan berapa lama, bila nak stop, bila dah kita kata dah okey dan sebagainya. Ubat yang banyak lama-lama ni, kita beri pertimbangan. Kalau katakan betul-betul memberi faedah, mungkin kita ambil, boleh kita bagilah. Tetapi kalau macam tu, kalau boleh stop, kita akan stopkan dia. Sebab contoh orang yang ada gastrik kan, memanglah kita cadang supaya ambil maksimum 2 minggu, tapi sebab contoh dia masih lagi isap rokok, dia masih lagi minum arak, lepas tu badan dia besar, lepas tu dia stres kan, dia tak boleh lagi, orang cakap tu menukar cara hidup, memang kena makan ubat lah yang agak lama lah. Dalam pada yang sama, mungkin memberi kesan sampingan. Tapi kalau tak makan ubat, keadaan dia mungkin lebih teruk. Siti Nuaziah, doktor, apa itu esophagitis? Keradangan pada pada esophagus. Grade A, grade B, apa beza antaranya? Yang ini puan yang ini saya dah tunjuk tadi gambar tadi tu kan. Apabila kita scope tadi, dia ada perubahan pada esophagus. Keradangan tu yang kita sebut sebagai esophagitis, dia type A, type B dan sebagainya, bergantung pada perubahan, changes di dalam esophagus tu. Semakin teruk, mungkin dia ada grade yang berlainan. Pak Dil, Assalamualaikum doktor, adakah minyak zaitun? Ini saya dah sebut tadi. Zaida, Zila, boleh ke doktor jika panic attack, anxiety, rawat guna essential oil? Boleh. Tapi itulah saya cakap, semua ni mainan minda. Bila letak essential oil, kita tarik nafas perlahan, kita cuba baiki ketenangan dan sebagainya, dia membantu. Tetapi kalau kita ambil essential oil bagi orang yang tak tahu kan, tak tahu menggunakannya, orang tiba-tiba susah nafas, rasa macam cakap tu ada panic attack, kita gulungkan essential oil, mungkin dia tak rasa apa. Tapi kalau orang yang faham, dia ambil essential oil, tarik nafas perlahan, bau dia yang cakap tu yang menenangkan, dia akan membantu, banyak bantu. Saya dah tengok dah. Cuba kadang kita bagi pada orang yang tak faham ni, kita letak kat situ, kita suruh, dia tak mahu dia sebab dia tak tahu macam mana nak guna. Itu kerana kita kena ajar dulu. Nur Hazilah, apa ni kata dia, saya ada slip disc, bertambah sakit tulang belakang, bila banyak angin, perut tegang, macam bengkak, sebabnya nanti rasa angin bergerak banyak tempat. Saya cakap tadi angin tu bergerak dari satu tempat, itu semua disebabkan oleh anxiety. Sebab saya ada satu kes dulu, macam itulah, dia rasa ada benda dalam perut dia, bergerak kanan kiri. Jadi kita buat skop, kolonoskop daripada bawah, tak ada apa-apa. Mula buat ultrasound dulu, kita tengok tak ada apa-apa. Buat skop bawah, tak ada apa-apa. Masuk skop atas pun tak ada apa-apa. Buat CT scan pun tak ada apa-apa. Lalas lepas buat semua sekali, benda tu hilang sendiri. Sebab tu masalah anxiety. Saya tengok pesakit tu memang risau, selalu teringat anak dia, terlalu risau, macam-macam hal lah. Sebab tu anxiety ni memang ada masalah tu Masya Allah, banyak sangat ni. Sekarang dah pukul apa dah ni? 10.30. Saya ambil lagi 10.30, saya akan berhenti. Saya minta maaf perempuan, tuan-tuan, mungkin topik ini kita buat yang kali kedua kot. Bagi mereka yang saya tak jawab ni, banyak soalan-soalan ni. Ni apa kesan Zainac ni? Satu lagi. Zainac ni tuan memang menyebabkan ketagihan, susah nak berhenti. Bagus bagi setengah orang tu ialah untuk permulaan tu tak boleh tidur, lalu anxiety dan sebagainya, kita bagi Zainac. Tetapi
That is not only solution. Dia bukannya the only solution. Sebab kita bimbang orang yang tak apa cakap tu, ialah menukar cara berfikir dan sebagainya, dan akhirnya boleh menyebabkan di ketagihan. Maksud dia apa? Makan bertahun-tahun. Kalau makan sebiji, lama-lama dulu makan sebiji, lepas tu makan 2 biji. Tak lama kemudian makan, saya dah tengok dah. Jadi macam itu dah susah. Maksud dia dah tak boleh nak tinggal lah. Sebab tu kita ajar. Sebab tu ada banyak cara. Antaranya kaunseling, CBT, dia ajar cara berfikir, ajar secara kita ada group counselling, support each other. Itu semua membantu sebenarnya. Kalau kita duduk seorang-seorang, dia anxiety, duduk seorang-seorang, memang kita tak boleh buat apa lah. Sebab tu kita terpaksa makan Enzanet dalam masa yang jangka yang panjang. Tetapi kalau kita ada support, kita ada group counselling, kita ada orang yang membantu kita, yang ni bagus untuk kita untuk berubah cara kita berfikir. Sebab kerana kita fikir macam ni, tapi sebenarnya tidak. Kita seolah-olah berada di dalam aquarium kan. Hanya orang berada di aquarium je nampak apa yang tak betul. Kita sendiri rasa macam apa yang kita buat ni betul. Jadi sebab itulah kedanya ada kaunselor, orang yang membantu, support dan sebagainya. Okey, puan saya nak jawab sebenarnya tapi dah nak kat 10.30 kita stop Banyak soalan-soalan ni, saya memang nak jawab sebenarnya kalau boleh. Tapi tahulah kau takut ni lah berlarutan kan. Saya tengok lagi soalan-soalan yang mungkin saya akan jawab. Saya dah lama diagnosis GERD lepas buat endoskop lebih kurang 10 tahun. Start jadi selepas operation ectopic 2008, hyperpregnancy paling teruk 2012. Saya turun berat badan 78 kilo dalam tempoh 3 bulan. Oh, serius tu. Maksudnya kalau turun 10% daripada berat asal ni dalam masa tempoh 6 bulan, itu dah serius jika dia tidak ada berniat untuk berdaya. Contoh dia tak berdaya pun, tengok berat badan dia dulu 100 turun pada 90 dalam masa 6 bulan, itu serius tu. Kecuali memang dia ada niat untuk berdaya. Okey, sebab dia rasa kena jaga makan, tak boleh berpedas, tak boleh berminyak, tak ada santan, buah citrus, limau semua kena elakkan, makan makanan bercuka. Memang stok ubat sentiasa ada. Semalam baru start jadi balik sebab makan gulai, lemak, pedas. Sekarang perut masih sakit. Loya dada rasa mencucuk, rongga hidung rasa macam selesa dan nak bernafas. Memang ambil masa untuk okey semula. Anxiety memang akan rasa attack bila kena GERD. Rasa nak mati, rasa macam kena heart attack. Allah. Hanya pada Allah lah kita mengadu. Ya puan keadaan tu bila ada attack tu, saya sebut tadi lah. Sebab saya dapat juga patient-patient yang datang ke klinik kan. Apabila orang yang ada GERD ni, memang dia macam mana dia tak keruan dan bila kita nak bantu dia sebentar, kita bagi gas ke, kita bagi nebulizer sebab dia kata dia susah nafas, ataupun kita bagi oksigen, dia sebenarnya tak bantu. Makin dia rasa macam tak selesa, rasa sebab benda ni semua dia berada di sini, di otak dia kan, dia ada cara berfikir. Sebab tu saya cakap tadi, memang kena letakkan tangan di dada, banyak istighfar, banyak selawat, cakap pada dalam diri ini semua ujian sementara je, dia akan hilang. Buat teknik pernafasan, yang itu dia akan okey. Yang ini kena ajar sebelum dia ada attack. Kalau dia tengah attack kita ajar, memang dia tak layan, memang tak boleh, memang tak jadi dia. Begitu macam tadi tu essential oil. Sebelum ada tu kita beritahu dia ini akan membantu menenangkan dan sebagainya. Tapi kalau dia tak pernah tahu, tiba-tiba kita bagi, memang dia tak jalan. Puan Faridah, salam doktor, nak tanya kenapa perut saya sentiasa kembung sedangkan saya cukup jaga pemakanan saya setiap hari. Simptom saya pening saja, badan sejuk, rasa nak tumbang. Saya apa lagi ni? Saya ada GERD, hiatal hernia stage 3, IBS lagi, colitis, anxiety. Masya Allah. Masih ada peluang ke doktor untuk sembuh? Saya dah sakit sudah 5 tahun. InsyaAllah boleh puan. Masalah kita kena faham dulu apa masalah colitis, IBS tu, mungkin masalah autoimun ataupun mungkin masalah
Sebab yang ini kita panggil kalau IBS ni dia adalah masalah functional. Kalau buat skop pun doktor tak nampak apa-apa. Dia tak macam sebagai contoh colitis ulcerative colitis yang kita bincangkan minggu lepas tu, memang nampak ada luka dekat situ atau keradangan. Kita buat skop kita nampak. Tetapi IBS ni tak nampak apa. Dia macam juga reflux tadi. Peringkat awal skop memang tak nampak apa. Tapi insyaAllah jaga pemakanan. Gula, makanan berproses, trans fat, apa lagi, makanan yang punya artificial colouring, itu semua kena berhenti. Makan seelok-elok, se-natural yang mungkin. Kurang minimalkan tu cara memasak. Tak payahlah masak macam-macam sangat. Kalau nak makan nasi, sikit, sayur dan juga sedikit protein daripada telur, ikan, mungkin daging sikit dah mencukupi. Macam puan ni dalam proses rawatan tak boleh lah, sebab contoh nak makan rendang ke, nak makan yang terlalu pedas ataupun terlalu banyak minyak, ataupun nak makan orang cakap tu daging bergoreng, ayam bergoreng banyak sangat dan sebagainya. Yang ini semua dia tidak bantu. Jadi makan secara natural yang semungkin, dia sangat membantu. Terutamanya yang ini yang kita sebut sebagai anti-inflammatory diet, dia sangat membantu kita. Ambil sedikit suplemen yang bersifat antioksidan macam contoh vitamin C, vitamin D, vitamin E, yang antaranya lah yang bantu kita untuk kurangkan keradangan di dalam perut dan juga di dalam tubuh kita. Jadi saya minta maaf tuan-tuan, dah pukul 10.30, saya rasa cukup kot kita bersiaran. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, perkongsian. Saya akan tanyalah kepada penerbit ni sama ada nak membincangkan topik yang sama, anxiety dan juga GERD, ataupun mungkin kita berpindah kepada tajuk yang lain. Jadi sekarang dah menunjukkan 10.30, 10.31. Jadi kita sudah dulu dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As, dan kita sudahi. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah minggu depan pada waktu yang sama 9 suku setiap hari Senin. Sekian, Assalamualaikum. Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami.